Salam semua. Pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat yang diumumkan oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin semalam telah mendapat pelbagai reaksi rakyat dari pelbagai latar belakang, baik dari pakar ekonomi, wartawan, persatuan perniagaan, ahli politik, blogger mahupun netizen sendiri. Antara yang menarik perhatian saya adalah satu ulasan daripada wartawan terkenal Kadek Yassin yang bertajuk Pakej Kia tertipu. So, antara isu yang diketerangkan adalah mengenai beberapa fakta dan analisis pakar ke atas pakej berkenaan. Katanya, antara perkara penting yang perlu dipahami oleh kita semua adalah seperti berikut. Walaupun pakej ini berjumlah 250 bilion, tapi adalah dianggarkan tidak sampai 10% atau hanya sekitar 22 bilion sahaja duit kerajaan. Yang selebihnya adalah duit rakyat, duit kita sendiri. So, dari manakah datangnya jumlah baki 22 bilion yang Muhyiddin umumkan itu? Jawapannya adalah sebahagian besar datang daripada kemudahan kewangan. Ingat ya, kemudahan kewangan tidak sama dengan peruntukan kewangan. Kemudahan kewangan ini datang daripada berbagai sumber. Sumber pertama, 100 bilion adalah dalam bentuk penangguhan bayaran balik hutang kepada bank. Ini adalah duit kita sendiri. Bank hanya tangguh sementara pembayaran dan penghujungnya kita kena bayar juga. Sumber kedua berjumlah 40 bilion. Ini adalah anggaran duit yang bakal dikeluarkan oleh pencarum dari simpanan KWSP. Sekali lagi, duit kita ya, bukan duit kerajaan. Sumber ketiga adalah penangguhan caruman kepada KWSP dan kepada pembangunan sumber manusia berhad selama 6 bulan yang berjumlah 6 bilion serta jaminan pinjaman daripada dana jamin berjumlah 50 bilion. Semua ini juga duit rakyat, duit kita. Okey, dalam isu Makcik Kia tertipu, Muhyiddin memberi contoh seorang suri rumah yang diberi nama Makcik Kia. Suaminya seorang pesara tetapi terus bekerja sebagai pemandu Grab dan ahli rela. Ada anak seorang. Muhyiddin kata, dengan semua kemudahan yang dia umumkan itu, Makcik Kia dan keluarganya akan mendapat penjimatan sebanyak RM4,464. Tapi sebenarnya penjimatan hanyalah sebanyak RM864 kerana pinjaman kereta berjumlah 1,800, pinjaman PPTN 1,200 dan kredit makro 600 dan jumlahnya 3,600, akhirnya kena bayar balik juga. Sebenarnya Makcik Kia hanya jimat sewa rumah PPR sebanyak 744 dan bil elektrik RM120 sebulan. Jadi yang Makcik Kia jimat hanyalah 864, bukan 4,464. Perlu diingatkan, bantuan kepada Makcik Kia bukan setiap bulan, tapi hanya sekali sahaja dan akan dibayar 2 kali, setengah-setengah. Dalam isu sama, kemungkinan besar ramai rakyat Malaysia akan hilang pekerjaan. Kerajaan hanya bayar RM600 subsidi upah kepada majikan. Tapi syarikat yang tidak ada pendapatan akan tetap buang pekerja atau tutup terus. So, bayaran 600 terlalu sedikit bagi membantu atau menggalakkan majikan terus bayar gaji atau mengekalkan pekerja mereka. Sebagai perbandingan, kerajaan Singapura akan bayar sehingga 75% daripada gaji mereka. Jika gaji mereka Singapura $4,500, kerajaan Singapura akan bayar sebanyak $3,375 untuk tempoh 9 bulan. Kita bagi 3 bulan sebanyak RM600. Ini tidak cukup untuk mengelak jutaan pekerja kilang daripada dibuang. Manakala bantuan baru kepada mereka yang hilang sumber pendapatan kerana dibuang kerja antara 500 dan 1,600 sahaja sebagai bantuan prihatin. Itu pun dibayar sekali sahaja. Kesimpulannya, Makcik Kia, Mak Lang Tun, Pak Mat, janganlah mudah tertipu. Bantuan yang diberikan terlalu kecil dan tidak mencukupi untuk mengatasi malapetaka ekonomi ini. Kerajaan masih kerekut. Peruntukan kewangan sebenarnya hanyalah sekitar 22 bilion,
bukan 250 bilion seperti yang diwar-warkan. Jangan lupa, jumlah ini sudah termasuk dalam 20 bilion daripada pakej yang diumumkan oleh bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad pada 27 Februari lalu. Kata Kadir Jassin lagi, orang yang tidak faham ekonomi dan kewangan tentu seronok sebab dapat sedikit bantuan yang meringankan sedikit beban. Tetapi orang yang faham ekonomi dan kewangan akan membuat analisis dan simulasi yang lebih luas dan mendalam. Selain daripada isu Makcik Kiah tertipu ini, terdapat beberapa isu yang perlu diketahui oleh kita semua. Adakah PM perlu mendapat kelulusan daripada Parlimen untuk pakej rangsangan ini? Jawapannya, ya. Ia adalah seperti termasuk dalam perkara 101 Perlembagaan Persekutuan. Tetapi dari segi amalannya, kerajaan boleh membelanjakan dahulu sebelum membentangkan rang undang-undang pembekalan tambahan kemudian hari. Seperti di Singapura, pakej rangsangan mereka dibahaskan di Parlimen terlebih dahulu dan perbahasan sedang berlangsung sekarang. Begitu juga dengan pakej rangsangan di Amerika Syarikat, diluluskan oleh perwakilan dan sedang menunggu kelulusan Senat mereka. Pemimpin Pakatan Harapan Anwar Ibrahim yang menyambut baik pakej rangsangan diumumkan semalam juga berkata ia sepatutnya dibahaskan di Parlimen terlebih dahulu. Satu lagi persoalan penting, dari sumber manakah kerajaan akan dapatkan peruntukan 25 bilion ini? Muhyiddin tidak menyatakan secara khusus, tetapi kemungkinan ianya akan diperolehi melalui pemotongan perbelanjaan dan penjimatan kerajaan. Kemungkinan lain dengan cara pengeluaran bond ataupun membuat pinjaman luar, menjual aset kerajaan seperti tanah dan juga selain menggunakan wang keuntungan Petronas. Okay. So kesimpulannya, walau apapun, kita percaya pakej rangsangan ini akan memberi sedikit kelegaan kepada rakyat jelata, terutamanya dari golongan M40 dan B40 dalam menghadapi kesulitan dan kesempitan ekonomi. Kesan daripada kesan wabak yang kita tak terfikir akan sampai ke tahap ini. Juga kita percaya Perdana Menteri Muhyiddin Yassin akan melancarkan beberapa pakej rangsangan yang lain lagi jika keadaan terus mendesak di masa depan. Apapun, kita doakan yang terbaik untuk negara Malaysia yang tercinta ini dan sama-samalah kita berganding bahu menghadapi waktu sukar ini. Wassalam.